Baik, kembali dalam berita wilayah. Suhu di Sabah dijangka kembali lembap minggu ini. Itu antara tumpuan dari negeri di bawah bayu. Bersama rakan penyampai Suaran Shah. Silakan Suaran. Baik, terima kasih Dia. Keadaan cuaca di negeri Sabah dijangka akan kembali lembap minggu ini, terutama di bahagian pedalaman dan pantai barat negeri Sabah. Ia berikutan fasa peralihan monsun yang dialami ketika ini. Sepanjang fasa musim peralihan ini, corak angin adalah dalam pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah. Keadaan ini kondusif untuk kejadian ribu petir yang lazimnya membawa hujan dalam masa yang singkat. 3 kawasan di Sabah yang dikenal pasti berada pada tahap berjaga-jaga sebelum ini telah berkurang kepada 2 kawasan iaitu di daerah Beaufort dan Tenom berbanding sebelumnya Beaufort, Tenom dan Tuaran dengan suhu maksimum harian 35 sehingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Selain itu, operasi pembenihan awan OPA yang dilaksana sejak 30 Mac lalu di 3 kawasan iaitu Papar, Ladatu dan Tawau juga telah sedikit sebanyak membantu meningkatkan taburan hujan di Sabah dengan rekod 5 hingga 10 mm sejam. Perasmian gerai Hong Kong Avenue merupakan mercu tanda terbaru bagi pelbagai makanan dan kraf tradisional serta inisiatif untuk memelihara warisan Sabah. Hong Kong Avenue bernilai 1.2 juta ringgit itu yang menyediakan 22 gerai makanan dan 12 gerai kraf tangan dibina di perkarangan Dewan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampang. Presiden KDCA Tan Sri Joseph Pairin Kitingan ketika berucap merasmikan majlis pembukaan Hong Kong Avenue berkata ia bakal menjadi produk pelancongan negeri ini. Jelasnya Hong Kong Avenue ini juga menjadi platform kepada usahawan tempatan menjual hasil keluaran dan produk bagi meningkatkan status ekonomi mereka. Ia juga menjadikan Hong Kong Keisaan sebuah pusat sehenti pelbagai budaya dan kaum berkumpul. Peniaga yang ditemui memberi reaksi positif pembukaan Hong Kong Avenue ini. Walaupun baru lebih kurang beberapa minggu bermula, tapi sudah menampakkan ada peningkatan pengunjung dari semasa ke semasa, dari hari ke hari. Jadi bermula dengan orang-orang tempatan sendiri. Semoga banyak golongan muda datang di sinilah untuk merasai makanan tradisi dan juga untuk satu platform bagi mereka untuk mengembangkan talent mereka dalam bisnes lah. Impak ni sangat bagus sebab salah satu kita mempromosikan produk-produk Sabah, kraf-kraf tangan untuk kita. Kita perlu memperkasahkan, memperbesarkan ini kraf tangan. Sebab banyak majoriti ataupun generasi yang masih belum kenal kita punya kraf tangan sendiri. Sambutan perayaan Aidilfitri tahun ini terus dimeriahkan menerusi pelbagai acara yang diadakan. Di Papar, lebih 35 penduduk menyertai pertandingan Colour Lights sempena Aidilfitri yang diadakan di Kampung Beringgis. Ketika ditemui RTM, pengerusi penganjur Fazli Idrus berkata, tahun ini merupakan penganjuran kali ketiga bertujuan mengeratkan silaturahim dalam kalangan peserta sekaligus membantu mengukuhkan perpaduan di peringkat akar umbi. Pengisian aktiviti dia, kita hanya membuat pertandingan Colour Light di mana dia melibatkan 35 orang peserta lah, di mana hadiah kejohanan akan mendapat wang tunai sebanyak RM1,000, naib johan RM600, tempat ketiga RM400 dan 7 sagawati kita bagi RM100. Colour Light ni tak perlu orang yang besar sebenarnya. Dia sebenarnya cukup untuk kita mengambil tempat-tempat yang bersesuaian untuk kita set up kita punya Colour Light itulah, dari segi bentuk dia, dari segi dia punya cahaya dia tu. Sementara itu, Naib Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Negeri Azrul Ibrahim menyambut baik penganjuran pertandingan berkenaan. Program ini sebenarnya telah kita laksanakan sejak 3 tahun yang lepas, mengambil kira permintaan dan juga minat orang-orang kampung, terutamanya di Kampung Beringgis ini untuk melaksanakan program seumpama ini. Jadi kita di Pemuda Gagasan Rakyat bahagian Kawang
memberikan sokongan padu untuk menganjurkan program seumpama ini? Ya, saya mengambil masa lebih 2 minggu lah sebab saya seorang saja dan anak saya pun masing-masing bekerja. Jadi saya masa petang tu hingga malam saya buat persiapan lah. Pertandingan tu membantu lagi meningkatkan semangat untuk lebih memeriahkan lagi lah. Dalam seminggu husband design, cuma kita design tu awal buat start cuti sebelum raya hari itulah. Macam biasa cabaran tahun ke tahun dan kami cuma macam memeriahkan suasana kampung sebab ini tahun ketiga dibuat, so kita join sekali lagi, just enjoy. Bangkit Tawa, kuih tradisional masyarakat Bugis antara sajian wajib dalam bulan Syawal. Kuih warisan zaman berzaman itu amat terkenal di kawasan pantai timur Sabah. Bagi mengelak ia pupus di telan zaman, seorang anak jati Tawau berusaha memelihara keaslian rasa kuih berkenaan. Wartawan Asma Asmuni ada butirannya. Semangat untuk mengekalkan keaslian bangkit tradisi kaum Bugis ini mendorong Kamalia Kamal untuk terjun ke dalam bidang keusahawanan. Berbekalkan minat yang mendalam, usahawan gigi ini berusaha memperkenalkan produk tempatan kepada masyarakat umum termasuk di luar Sabah. Proses pembuatan bangkit yang agak rumit tidak pernah mematahkan semangat Kamalia. Sebenarnya masa saya kecil-kecil dulu, bila mak buat kuih bangkit kan, saya selalu mau melarikan diri, saya tidak mau buat. Kerjanya leceh ya. Tapi bila saya sudah banyak ikut program-program keusahawanan kan, daripada program InScan, MARA, Ladang, jadi tercetus idea untuk angkat kuih bangkit ini menjadi produk lokal Sabahan. Teksturnya yang tipis dan rangup menjadikan kuih bangkit mengungguli tempahan pelanggan untuk hari Lebaran. Kuih ini hanya menggunakan bahan-bahan asas seperti tepung gandum, minyak, gula dan telur. Penghasilan kuih bangkit kami dengan kapasiti yang kami ada sekarang ni, kami hanya mampu untuk membuat 50 saiz balang tinggi, 50 toples balang tinggi. Jadi alhamdulillah permintaan tu daripada pemborong-pemborong kan, kadang orang memborong dalam 700 balang, 1000 balang. Untuk Syawal tahun ini, lebih 2,000 balang kuih bangkit ditempah, hasil inovasi dari segi rasa bagi menarik selera generasi muda, khususnya kuih bangkit coklat. Kini, kuih bangkit Tawau bukan sahaja terkenal dalam kalangan masyarakat Bugis, malah menjadi pilihan masyarakat pelbagai kaum di Sabah sebagai kudapan musim perayaan. Ini kuih bangkit menjadi saya punya makanan harian lah. Sebab masa dulu memang kuih bangkit ini di golongan umur 80-an memang peminat. Rata-rata di rumah mesti ada kuih bangkit. Kuih bangkit ni sedap dimakan sebab semua peringkat umur boleh makan. Sebab kuih bangkit dia tak keras betul. Jadi orang tua boleh makan, budak-budak boleh makan. Jadi mestilah ada kuih bangkit ni kalau tema hari raya. Jadi lengkap tema hari raya di rumah. Kuih bangkit bukan saja kuih tradisi yang digemari masyarakat pelbagai peringkat umur. Akan tetapi, kuih bangkit ini menjadi simbol kepada keutuhan hubungan kekeluargaan di mana semua keluarga bekerjasama untuk menyiapkannya. Laporan Asma Asmuni, RTM. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara, kita kembali bersama Dia Nawai di Angkasa Puri. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Dia, silakan. Baik, terima kasih Suaran langsung dari Sabah.